Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Saya sambung hadis yang pertama. Sebagaimana saya sebut, kita tak akan baca semua sebab sebahagian hadis sudah kita faham. Ya, kita pilih-pilih. Hadis pertama ni kita ulang balik untuk malam ni, kita akan habiskan malam ni. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih, yang disepakati oleh kedua-dua imam besar tadi, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niat. Siapa yang melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan hijrah kepada, yakni untuk mendapatkan dunia, dia akan memperolehnya, atau kepada untuk wanita, dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu dinilai pada apa yang dia berhijrah kepada. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, keterangan amalan hanya diambil kira jika disertai dengan niat. Apa yang dimaksudkan dengan amalan adalah segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, sama ada fardu atau sunat, sedikit atau banyak. Yang ini kita dah urai dah, ya, betapa pentingnya niat kita, ya. Dan saya dah urai beberapa perkara, saya nak ulang. Dan dalam hadis ini belum kita baca bawah, dia ada beberapa perkara yang perlu kita sentuh. Pertama, soal niat dah kita dah bahas. Niat mestilah kerana Allah Ta'ala, kerana amalan kita tidak akan diterima melainkan kita wajib dengan niat kerana Allah, berdasarkan hadis Muslim, berdasarkan ayat-ayat Quran. Nah, itu habis. Kemudian dalam hadis ini ada dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Di sini hijrah ialah meninggalkan sesuatu kepada yang lain. Maksudnya dalam syarak adalah meninggalkan larangan Allah. Yang ini saya baca hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tentang hijrah ni, ya, makna dia merupakan satu tuntutan agama. Ya, kalau siapa-siapa niat hijrah pada Allah dan Rasul, bahagialah dia. Di penghujung dia kata, kalau hijrah kerana dunia, dapat dunia. Kalau nak kahwin, dapat kahwin. Jadi saya nak ulang surat An-Nisa. Surah An-Nisa, surah 4 ayat 1. Inilah ayat tentang hijrah, ya, yang dikaitkan dengan kisah seorang sahabat.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah. Kelebihan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kerana Rasul, bukan kerana dunia, bukan kerana wanita. Jadi di antara jaminan Allah ialah yajid fil ardi muragaman katsiran. Pertamanya, Allah menjamin ada tempat perlindungan. Ustaz bimbang, ya, kalau kita niat elok kerana Allah, kerana Rasul, tempat perlindungan ada insya-Allah. Ustaz bimbang. Yang kedua, wasa', yakni rezeki yang luas. Yang orang bimbang, sahabat bimbang, sehingga ada di kalangan mereka yang berbisik-bisik tentang kalau berhijrah ke Madinah. Buat apa? Bimbang tentang rezeki. Turun ayat Quran Al-Ankabut surah 29 ayat 60. Saya tak ada nak beri, ya. Nanti saya beri, kita baca, saya sebut dulu lah. Ayat ini diturunkan oleh Allah dikaitkan dengan beberapa orang sahabat yang merasa bimbang sekiranya berhijrah ke Madinah, bagaimana tentang rezeki mereka. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Turun ayat. Bila turun ayat ni, sahabat-sahabat ni naik semangat. Pasal bimbang tentang rezeki yang bermaksud dan berapa banyak binatang-binatang. Allah sebut binatang dulu yang tidak mampu membawa rezeki mereka ke sana kemari. Allah yang yarzuquha, tetapi Allah yang memberi rezeki pada mereka, yang menjamin rezeki mereka, termasuk wa iyyakum. Ya, kalau di Arab, semasa saya duduk di Yaman dulu, Arab ni dia suka ucapkan apa? Hayakallah. Kalau di Yaman, hayakallah, kita pun jawab wa iyyakum. Begitu juga bagi kamu. Ya, jadi dia ucap yang baik, kita akan begitu juga untuk kamu. Jadi Allah menyatakan bukan sekadar binatang-binatang ini sahaja yang aku menjamin rezeki, tetapi termasuk kamu. Nanti bila sampai masa ada kaitan rezeki, saya cerita. Rezeki ini ada banyak lorong. Semua berdasarkan ayat Quran. Selalu bimbang nak rezeki. Ya, ada orang bimbang kalau kahwin isu anak ramai tak cukup makan. Saudara pergi ada 9 anak cukup makan. Cukup lah tu. Saya tahu anak dia nak berapa. Yang ini martabat tinggi, boleh sikit. Sahabat saya ni kami berkawan daripada Taiping dulu ni. Tengah rumah kita akan bagi dari Quran Ustaz bimbang. Ya, bab rezeki jaminan Allah. Beriman mana lari yang menang. Ada beliau. Tak apa. Baik. Jadi maknanya saya nak kembali pada tadi, di antara sahabat itu ada yang bimbang tentang rezeki. Jadi Allah kata bukan sekadar binatang sahaja yang akan memberi jaminan tentang rezeki, tetapi termasuk kamu. Dan aku dengar dan aku tahu apa yang patut sembah, apa duk bimbang ni dengan bimbang. Kali-kali kita bahas rezeki secara khusus. Ada 12 ayat, 11 ayat pun. Banyak insya-Allah. Baik. Kemudian jaminan Allah setelah menjamin kepada orang yang berhijrah di jalannya tempat perlindungan dan wasa'ah, yakni rezeki yang luas. Saya dah sebut banyak kali tuan-tuan, kalau kita jaga hubungan yang baik di antara kita dengan Allah, insya-Allah rezeki kita tak kecil. Apa pun hubungan kita dengan Allah ni kita jaga elok.
Dengan orang pun kena dia. Kan? Tapi kita tak boleh bantu pada makhluk. Pergantungan kita hanya pada Allah. Hubungan kita kerana Allah cantik, rezeki tak putih. Saya cakap melalui pengalaman saya di antara orang yang berhijrah di jalan Allah. Alhamdulillah, hidup sampai ni tak pernah pun putlah sekali dalam sehari tu tak makan. Makan. Baik. Jadi itu makna tentang hijrah. Dia kata di sini hijrah ialah meninggalkan sesuatu kepada yang lain. Maksudnya dalam syarak, dalam hukum agama ialah meninggalkan larangan Allah. Yang ini kita kena baca hadis Muslim. Hadis yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu hadis dia. Kita dengar sikit tentang hijrah ni. Ya? Dalam ni dia beritahu hijrah ialah meninggalkan larangan Allah. Inilah hadis yang saya baca ni menjawab. Cuba dengarnya jawab. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain. Pertama, selamat dari antara lidahnya, wayadihi, dan tangannya. Kita buktikan dulu. Oleh kali kita orang banyak. Lidah ni tuan-tuan punca segala-galanya. Mengumpat, memfitnah. Orang Islam yang baik dia jaga benda-benda semua yang lagi akan datang saya jawabkan. Tidak kesemua yang kita kata, yang kita cakap itu masuk dalam kategori mengumpat. Tak. Ini tidak faham. Ini tidak faham. Kalau semua mengumpat, tak selesai masalah. Ada ayat Quran yang membenarkan boleh kita menceritakan kezaliman yang berlaku ke atas diri kita. Sama ada orang seorangan ataupun kumpulan sebagai rakyat. Rakyat boleh mendedahkan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ke atas mereka untuk mendapat pembelaan. Dengan kata-kata An-Nisa 148, Asy-Syura 41. Itu dari Quran. Yang kalilah kita baca. Sama ada sejuknya. Kipas tutup boleh. Jom. Yang selimat nampak faham ni. Tu nampak duk teropong aku kan. Macam duk teropong kan.